Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bertemu kita dalam slot tazkirah ringkas JPNJ, dan saya ingin membawa tazkirah kita berkaitan iaitu dengan kebaikan ataupun kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Al-Quran ini ialah kalamullah, yang mengandungi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis di dalamnya mushaf dan dipindahkan kepada kita secara mutawatir dan menjadi ibadah dengan membacanya. Itulah Al-Quran. Apabila kita tengok, apabila kita lihat apa itu Al-Quran, itu adalah mukjizat. Yang pertama, itu adalah mukjizat kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia menjadi satu ibadah, menjadi satu ibadah apabila kita membacanya. Tuan-tuan dan perempuan, pada kali ini saya ingin kongsikan kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama sekali, iaitu Al-Quran ini akan menjadi syafaat pada kita pada hari akhirat nanti. Al-Quran ini akan menjadi syafaat di hari akhirat itu nanti. Saya ingin kongsikan satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Umamah radhiyallahu an, berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, rawahul Muslim. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sungguhnya ia akan datang di hari akhirat, syafi'an li ashabi, sebagai syafaat kepada pembacanya. Inilah kelebihan Al-Quran yang kita baca. Dia akan menjadi syafaat, memberi pertolongan kepada kita di hari akhirat nanti, hari yang yang tidak ada pertolongan pada sesiapa pun kecuali dengan izin Allah. Baiklah, seterusnya kelebihan Al-Quran ini, iaitu Al-Quran ini sebagai pembela kepada orang yang membacanya di hari akhirat. Al-Quran ini akan mempertahankan orang yang membaca Al-Quran nanti. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari akhirat nanti akan didatangkan Al-Quran, dan orang yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya yang didahului dengan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kedua-dua surah ini akan berhujjah mempertahankan orang yang membaca dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan, menurut hadis ini, orang yang membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, dua-dua surah ini akan datang mempertahankan orang yang membaca dan mengamalkannya. Inilah kelebihan yang ada pada Al-Quran yang selalu kita baca
Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Baiklah, apabila kita membaca Al-Quran, setiap huruf yang ada pada Al-Quran, yang apabila kita baca, Allah akan beri ganjaran pahala. Banyak pahala yang kita akan perolehi apabila kita membaca Al-Quran. Kita ambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan menyamai dengan 10 pahala. Aku tidak bermaksud alif, lam, mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi ini. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita memahami maksud hadis ini, sungguh besar sekali ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita apabila kita membaca Al-Quran. Cuba bayangkan apabila kita membaca alif lam mim, itu bukan satu huruf. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang mana Allah memberikan ganjaran pahala bagi satu huruf itu 10 ganjaran pahala. Maka apabila kita membaca alif lam mim, maka kita dapat 30 pahala ganjarannya. Tuan-tuan dan puan-puan, cubalah kita bayangkanlah. Bayangkanlah apabila kita membaca surah Al-Fatihah contohnya, berapa banyak huruf yang kita baca. Cuba kita fikirkan berapa banyak ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan, yang mana Allah akan tingkatkan, Allah akan gandakan pahala dalam bulan yang mulia ini, bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan kita perlu membaca dengan bertajwid, bukan dengan secara yang tidak menepati ilmu tajwid, kerana apabila kita membaca yang tidak menepati apa yang diajarkan, apa yang diajarkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menepati garis panduan iaitu hukum-hukum tajwid, maka kita telah berdosa. Maka sebaiknya bagi orang yang tidak mahir dalam membaca Al-Quran, kita belajar, mencari guru, mendalami ilmu tajwid, supaya bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi ganjaran pahala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebenarnya banyak lagi kebaikan, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kepada orang yang
membaca Al-Quran. Marilah sama-sama di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak kita mempertingkatkan lagi bacaan kita dan mutu bacaan kita, supaya Allah memberikan ganjaran yang sebaiknya kepada kita, insya-Allah. Sekian saja tazkirah ringkas daripada saya. Semoga kita dapat mengamalkan dan mempraktikkan, walaupun sedikit, tetapi kita buat secara istiqamah. Sedikit kita baca Al-Quran tak apa sehari, tapi kita buat secara istiqamah. Hari-hari kita baca Al-Quran, hari-hari kita tengok Al-Quran, hari-hari kita jenguk Al-Quran, sentiasa berada di bibir kita, sentiasa berada di bibir kita, insya-Allah. Sekian tazkirah ringkas daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.